tip urus gaji dengan betul. Tuan-tuan, setiap orang sangat-sangat gembira apabila hari gaji. Namun kegembiraan ni hanya bertahan buat seketika sahaja. Sebab apa? Sebab gaji yang baru diperoleh terus digunakan atau diurus untuk pembayaran hutang, dan ada sekelip masa sahaja gaji yang beribu-ribu dah tinggal sedikit sahaja. Jadi apa tip urus gaji dengan betul? Saya Muhammad Abdullah Muhammad Zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i ini pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan buku Misi Bebas Hutang. Dan alhamdulillah tuan-tuan, setakat ini saya telah membimbing lebih daripada 700 penyimpan emas di bawah empire saya. Dan saya mula menyimpan emas bersama Public Gold ni bermula 2017, dan pada tahun 2021, Januari 2021 lepas, saya mula aktif menjadi dealer Public Gold, dan hingga sekarang alhamdulillah saya dah capai Master Dealer Public Gold. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan tip yang betul untuk menguruskan gaji. Tip yang betul untuk menguruskan gaji. Tuan-tuan, apabila kita terima gaji, bagi penjawat awam yang menerima gaji setiap bulan, kalau kita tak pandai urus gaji, kita akan kerja sebulan makan sebulan. Kerja sebulan makan sebulan. Jadi tuan-tuan yang berkala Allah SWT, apabila gaji kita dapat urus dengan bagus, dia akan menentukan sama ada kita menuju ke arah kekayaan atau menuju ke arah kemiskinan. Pengurusan keuangan yang bagus, apabila kita terima gaji, cash flow kita, aliran tunai kita tu akan menentukan kita menuju ke arah kekayaan atau menuju ke arah kemiskinan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, Tuan Zulkifli Syafi'i selalu bagi tahu. Tuan Zulkifli Syafi'i selalu bagi tahu dalam private webinar, orang yang bergaji 3,000 sebulan, dan dia membelanjakan RM2,999, maka dia akan ada RM1 lebihan cash flow dia. Maksudnya ini adalah cash flow positif. Dia akan menuju ke arah kekayaan. Namun bagi orang bergaji 3,000 dan perbelanjaan bulanan dia ialah RM3,001, dia melebihi, perbelanjaan dia melebihi daripada pendapatan dia, ini ialah mereka yang menuju ke arah kemiskinan. Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala, apabila kita terima gaji, mesti kita ada cash flow positif. Cash flow positif ni macam mana? Perbelanjaan, pendapatan bulanan. Cash flow positif ialah pendapatan bulanan melebihi daripada perbelanjaan bulanan. Walaupun lebih RM1, itu menandakan kita menuju ke arah kekayaan. Tetapi kalau kita lebih RM1, kita belanja lebih RM1 berbanding dengan gaji kita, maka kita menuju ke arah kemiskinan. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah SWT, pertama sekali pastikan apabila kita terima gaji, apa yang kita perlu buat? Pertama, selesaikan tanggungjawab kita dulu. Apa liability kita, hutang-hutang kita, selesaikan dulu. Nak bayar semua hutang-hutang kita. Hutang kereta, hutang rumah, dan segala jenis komitmen kita tu kita selesaikan dahulu. Dan yang seterusnya ialah wujudkan simpanan. Wujudkan simpanan dahulu. Terima gaji, formula apabila kita terima gaji ialah terima gaji tolak simpanan sama dengan perbelanjaan. Maksudnya terima sahaja gaji, tolak siap-siap simpanan kita. Dan selebihnya baru kita gunakan untuk perbelanjaan. Bukan sebaliknya, tapi ramai orang yang berilmu, orang yang kaya ialah mereka yang ada gaji yang diterima tu dia telah asingkan terus dalam bentuk simpanan, dan selebihnya dia akan gunakan untuk perbelanjaan. Tetapi orang yang biasa-biasa, terima sahaja gaji, dia akan belanja dan terus berbelanja. Dicakap apabila ada lebih baru nak simpan. Namun apa yang berlaku? Duit dia tidak akan lebih setiap bulan pun. Jadi inilah mereka-mereka yang bekerja bertahun-tahun. Kerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Simpanan RM1,000 pun tidak ada. Ini bukan saya bagi tahu tuan-tuan. Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan. Hasil daripada kajian yang dibuat, 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000 jika ada apa-apa kecemasan. Ini sangat-sangat menakutkan tuan-tuan.
Sangat-sangat menakutkan. Jadi, apa penyelesaian dia? Nah, dalam buku Misi Bebas Hutang. Dalam buku Misi Bebas Hutang, Tuan Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? Asalkan, biarkan kita nampak. Di dalam buku Misi Bebas Hutang, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i telah tulis, biarlah tidak nampak bergaya asalkan poket kita kaya. Lebih baik kita pokai dengan menyimpan daripada kita pokai tanpa ada simpanan. Tuan-tuan, orang yang terima gaji ni, kalau dia tidak buat simpanan, hujung bulan pasti dia akan pokai. Namun orang yang buat simpanan, hujung bulan dia pasti pokai juga. Namun ada dua perbezaan. Satu pokai tanpa ada simpanan, satu pokai dengan ada simpanan. Mana lebih baik? Lebih baik kita pokai dengan ada simpanan. Jadi sebab itulah formula yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan ialah terima gaji, apa yang disarankan oleh pakar-pakar keuangan ialah terima sahaja gaji, asingkan terus untuk buat simpanan, selebihnya baru kita berbelanja. Dan berapa banyak kita nak simpan? Kebanyakan pakar keuangan menyarankan untuk kita simpan 10% sahaja daripada gaji. 10% sahaja daripada gaji. Tak banyak tuan-tuan. Tak banyak tuan-tuan. Hanya 10% sahaja daripada gaji perlu disimpan. Andai katalah tuan-tuan bergaji 2,000 sebulan, maka perlu simpan hanya 200. Kalau gaji kita 3,000, hanya perlu simpan 300. Namun persoalannya kita nak simpan dalam bentuk apa? Nak simpan dalam bentuk cash ataupun nak simpan dalam bentuk duit? Tuan-tuan, ramai orang simpan. Ramai orang buat simpanan 10% gaji dia ni dalam bentuk duit. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Duit yang disimpan 200 ataupun 300 setiap bulan, sepatutnya pada hujung tahun dia akan ada RM3,600. Namun apa yang berlaku selepas setahun, dia menyimpan 300 setiap bulan, cek pada akhir bulan, dia akan tengok baki duit dalam akaun bank dia tak sampai pun RM1,000. Sebab apa? Simpan, baru simpan, dah otak kita fikir, dah nak berbelanja, dah korek. Baru simpan tak sampai 1 tahun, kita dah fikir nak korek. Terdesak sikit kita nak korek. Benda tu bukannya terdesak sangat, tapi kita kata ini terdesak, ini perlu, maka kita telah keluarkan duit-duit yang kita simpan oleh ASB atau tabung haji tu untuk kegunaan kita tersebut. Ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Jadi apa yang bagus, sebab apa? Apabila kita simpan dalam bentuk duit, ASB atau tabung haji, makin kita tengok, makin kita rasa nak berbelanja. Maka kita tengok baki duit dalam ASB atau tabung haji kita, makin kita nak belanja. Namun bagi orang, ini berlaku pada orang yang tidak boleh tengok nilai duit lah. Namun bagi orang yang tak apa, okey, maksudnya selamat dari ASB tabung haji, teruskan simpan dalam bentuk ASB atau tabung haji. Namun bagi orang yang selalu bocor simpan dalam ASB tabung haji, boleh consider, boleh fikirkan untuk tukar cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Sebab apa? Apabila kita simpan emas, sekali sahaja kita simpan emas dalam bentuk 1 gram ke 2 gram, 5 gram, 10 gram ataupun dalam bentuk dinar, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, makin kita tengok dinar-dinar emas kita tu, makin kita sayang, makin kita nak menyimpan lagi. Sebab tu tuan-tuan, orang yang menyimpan emas, makin hari makin banyak. Namun orang yang simpan duit, makin hari, makin disimpan, makin sedikit. Sedikit demi sedikit, lama-lama tetap sedikit. Ini bagi orang yang menyimpan duit. Namun orang yang menyimpan emas, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. 1 gram punya 1 gram, lama-lama menjadi 100 gram. 1 gram punya 1 gram, lama-lama menjadi 1000 gram. Ini hanya berlaku bagi orang yang menyimpan emas. Tapi orang simpan duit ni susah nak berlaku macam tu. Jadi boleh consider tuan-tuan, tukar perbelanjaan kita, tukar simpanan kita daripada simpan bentuk duit, tukar ke dalam bentuk emas. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa kita perlu simpan dalam bentuk emas? 3 sebab saya nyatakan kenapa kita perlu menyimpan dalam bentuk emas. Pertama, harga emas ni sentiasa naik. Sejak 20 tahun dahulu hingga sekarang, kenaikan harga emas purata dia ialah 10% setiap tahun. Yang kedua, emas adalah kalis inflasi. Satu dinar zaman Nabi SAW boleh membeli 1 ekor kambing. Dan sekarang, selepas 1400 tahun, 1 dinar masih lagi mampu untuk membeli 1 ekor kambing.
kuasa beli emas ni kekal sepanjang zaman. Kuasa beli emas kekal sepanjang zaman. Yang mana zaman Rasulullah boleh beli dengan 1 dinar boleh beli satu ekor kambing. Sekarang 1 dinar pun masih mampu untuk membeli 1 ekor kambing. Adapun duit tuan-tuan, 100 ribu dulu boleh beli berekar-ekar tanah. Sekarang 100 ribu tak sampai 1 ekar, mungkin 1 lot banglo sahaja. Mungkin 1 lot banglo sahaja. Jadi nak bagi tahu apa? Nilai duit yang sama tetapi tidak boleh membeli perkara yang sama yang dahulu boleh beli, sekarang tak boleh dibelikan lagi. Dan tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, yang ketiga ialah emas satu-satunya aset yang tidak akan jatuh kosong. Emas satu-satunya aset yang tidak akan jatuh kosong. Tuan Syukur Hashim selalu bagi tahu apa? Semua aset-aset yang lain, rumah, hartanah, saham, boleh jatuh kosong apabila berlaku extreme situation. Contoh extreme situation ialah berlaku kebakaran, berlaku bencana, berlaku gempa bumi, berlaku tsunami, berlaku peperangan. Semua perkara-perkara lain boleh menjadi kosong, adapun emas tidak akan jadi kosong. Adapun emas tak akan jadi kosong. Emas bernilai walaupun menjadi debu sekalipun. Adapun duit tak akan bernilai dalam bentuk debu. Emas bernilai sepanjang zaman, tuan-tuan. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang berkata Allah SWT, kita perlu pupukkan tabiat menyimpan dalam diri kita ni. Perlu pupuk tabiat menyimpan dalam diri kita. Pertama sekali, kita perlu sentiasa menambah ilmu dalam diri kita. Perlu menambah ilmu dalam diri kita. Tambah ilmu apa? Kena belajar berkaitan dengan keuangan. Kena belajar berkaitan dengan simpanan emas. Kena hadir kelas-kelas berkaitan simpanan emas ni. Supaya kita ada ilmu. Supaya kita menyimpan tidak ikut-ikut orang. Ramai orang ni menyimpan, dia menyimpan, dia ikut-ikut orang. Orang menyimpan, dia menyimpan. Orang tak menyimpan, dia pun tak menyimpan. Sebab apa? Dia tidak ada matlamat yang jelas. Dia tidak ada hala tuju dia. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita baca buku, kita akan ada target. Apabila kita ada target, kita akan konsisten. Apabila kita konsisten, maka kita akan mendapat hasil yang bagus setelah kita bersusah payah selama bertahun-tahun tersebut. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membina tabiat yang bagus dalam menyimpan ni, dalam konteks kewangan, dia ada tabiat yang bagus, dia ada tabiat yang tak bagus. Tabiat yang bagus dalam menyimpan ni perlu kepada ilmu, perlu kepada bimbingan, perlu kepada didikan, perlu kepada pengorbanan. Adapun untuk memupuk tabiat yang buruk dalam kewangan, tak perlu segala-galanya. Ilmu tak perlu, pengorbanan pun tak perlu. Apa yang bagus dalam tabiat menyimpan ni ialah kita menyimpan, mengumpulkan aset. Sebab tu tuan-tuan, banyak pakar keuangan telah mengeluarkan, telah menulis buku-buku keuangan supaya setiap orang celik berkaitan dengan ilmu keuangan, supaya setiap orang ada simpanan dia, supaya setiap orang dapat menguruskan hutang dengan baik. Adapun untuk berbelanja, tidak ada satu pakar pun yang mengeluarkan buku supaya kita boros berbelanja. Tip untuk boros tak ada ditulis oleh mana-mana pakar keuangan. Tip untuk menjadi bankrupt tidak ada ditulis oleh mana-mana pakar keuangan. Tip untuk menghabiskan 5,000 dalam masa seminggu tidak ada ditulis oleh mana-mana pakar keuangan. Namun untuk menyimpan 3 bulan pendapatan, untuk menyimpan 10% daripada gaji, berapa banyak pakar keuangan telah mengeluarkan buku. Berapa banyak tip-tip yang telah dikongsikan. Sebab apa? Tabiat yang bagus sangat susah untuk dipupuk. Namun apabila kita pupukkan dalam diri kita, akan mendatangkan hasil yang bagus. Jadi sekali lagi saya beritahu apa? Tabiat yang bagus perlu belajar. Tabiat yang tak bagus tak perlu belajar pun. Automatik kita akan ada dalam diri kita. Jadi selepas kita belajar ilmu ni, maka kita perlu terus mulakan simpanan emas kita. Mulakan terus simpanan emas kita. Berapa banyak kita nak simpan, terpulang kepada kita. Terpulang kepada kita, kita nak simpan berapa. Bersama Public Gold ni tuan-tuan, bukan sekarang menyimpan emas bukan hanya untuk orang kaya-kaya sahaja. Sebab apa? Rakyat biasa ataupun student pun boleh menyimpan emas bersama Public Gold. Sebab apa? Menyimpan emas bersama Public Gold ni boleh bermula dengan RM100 sahaja. Boleh bermula dengan RM100 sahaja. Jadi semua orang boleh menyimpan emas ni. Dan tidak ada komitmen bulanan. Bukannya kita wajib beli setiap bulan. Tak perlu. Tak wajib simpan setiap bulan. Bergantung kepada bajet yang kita ada, kita boleh menyimpan emas.
Jadi simpanan emas dengan public gold ni mudah, murah, patuh syariah. Mudah macam mana? Kita boleh beli secara online sahaja. Seperti kita beli mana-mana kedai. Membeli emas bersama public gold ni sangat-sangat mudah, murah dan patuh syariah. Mudah ialah kenapa? Kita beli emas secara atas talian sahaja. Seperti kita beli beli online, begitulah cara untuk beli emas bersama public gold secara online sahaja. Dan kalau kita nak emas fizikal pun, public gold akan post emas kita tu ke alamat rumah kita ataupun alamat pejabat kita dalam masa 5 hari sampai emas tu ke alamat rumah kita. Dan paling maksimum pun akan makan masa selama 15 hari. Dan murah, kita boleh mula menyimpan serendah RM100 saja. Dan yang ketiga ialah patuh syariah. Kita beli emas, pasti kita akan dapat emas. Contohnya ialah emas macam ni. Kita beli emas, kita terus akan dapat emas fizikal. Jadi tuan-tuan yang kepada Allah SWT, ini sebab kita perlu menyimpan emas bersama public gold. Mudah, murah, patuh syariah. Jom, mulakan simpanan emas segera. Jangan bertangguh lagi. Kenapa? Semakin lama kita bertangguh, semakin kita menjadi semakin kita tidak menjadi kaya. Jom mulakan simpanan emas. Boleh hubungi saya, teruskan menonton untuk video-video yang lain. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, kalau kita tak mula menyimpan sekarang, maka simpanan kita tidak akan ada walaupun kita bekerja bertahun-tahun. Jadi mulakan segera. Saya sedia bimbing, saya sedia bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama. Kalau nak jumpa one to one pun boleh. Boleh call saya, boleh WhatsApp saya. Kita set, kita jumpa depan-depan. Nak dapat penerangan depan-depan pun boleh. InsyaAllah saya akan hadir berjumpa dengan tuan-tuan semua. InsyaAllah. Jadi tip untuk terima gaji, apabila terima gaji ialah simpan dahulu, belanja selebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yeah.